Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir. Dan kali terakhir kita bincangkan itu, alhamdulillah kita dah sampai kepada pembincangan berkenaan dengan ayat 27 sampai 31 surah Al-Ma'idah. Yang mana kita bincangkan berkenaan kisah dua anak Adam yang berbunuhan. Yang satu pembunuh, yang satu lagi yang redha untuk tidak membunuh. Dia tak redha untuk membunuh, jadi dia diamkan diri dan berakhir dengan dia dibunuh oleh saudara dia. Dan kita kata kisah pembunuhan tersebut dia adalah kisah kisah berkenaan dengan pembunuhan tersebut ada kisah yang disepakati tentang kejadian dia. Cuma kita kata mufassirin kebanyakannya merujuk tentang nama dan juga kejadian kenapa berlakunya pembunuhan tersebut kepada kisah ahli kitab, iaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, Cain and Abel, serta siap dia punya nama isteri pasangan rebutan pun ada, Iklimah dengan Labuda dan sebagainya. Cuma itu semua tu daripada kisah Israeliat. Tidak ada kesahihan di situ. Cuma apa yang ikut dalam Al-Quran yang kita baca, kita dapati Ibn Kathir rahimahullah dia berikan jawapan ataupun dia berikan sebab bahawa dia cuba pembunuhan tu berlaku sebab kerana seorang korban dia kemukan korban diterima, maka yang seorang lagi tak diterima korbannya. Itu saja punca. Tapi kat sini banyaklah kita panggil antara kisah sebut kan. Kemudian masalah dia melepas menyerahkan dia seorang lagi kata nak bunuh kan. Yang seorang yang kata nak dibunuh tadi dia kata, akan engkau hulurkan tangan kau untuk membunuhku, tidaklah aku menghulurkan tanganku untuk membunuh engkau, kepada kau untuk membunuh engkau, kerana aku takut, sebenarnya aku takut Allah, Tuhan sekalian alam. Okay, jadi saudara dia yang soleh ni cakap macam itulah, dia tidak mahu membunuh. Okay. Dan kita bincangkan juga dalam kisah ni Nabi SAW dahulu pernah sebutkanlah berkenaan dengan tajuk ni, supaya jadilah akan berlaku fitnah dan orang yang duduk padanya lebih baik daripada orang yang berdiri, dan berdiri lebih baik daripada orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Okay, lalu Nabi kata, jadilah kau seperti anak Adam. Anak Adam itu dalam kisah surah Maidah ni. Itu yang kita bincangkan, alhamdulillah. Dan terakhir kita bincangkan berkenaan dengan masalah pendapat yang mengatakan bahawa dia nak supaya saudara dia pulang dengan dosa. Dosa yang dimaksudkan tu dosa pembunuhan berkenaan. Adapun dosa-dosa yang lain yang dibunuh tetap tanggung sendirilah. Bukannya maksud dia kalau orang tu kena bunuh je terus bersih dosa, tak. Okey. Cuma pasal dalam cuma hadis yang datangkan kita bincangkan. Qatlus sabri la yamuru, dia kata qatlus sabri la yamuru bi dzambin illa mahahu. Pembunuhan yang orang yang bersabar dibunuh tak melintas dengan sebarang dosa kecuali dia akan padamkan. Tapi hadis ini tidak benar. Okay, jadi kita balik, kita alhamdulillah sampai situ lah kita bincangkan.
Okey, okay, yang terakhir itu kita bincangkan lagi sekali. Dia kata qauluhu ta'ala firman ta'ala fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah, lalu telah merelakan ataupun mentaati terhadapnya jiwanya, meranikan dirinya jiwanya untuk membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Dia fahasanat wa sawwalat lahu nafsuhu, dia rasa baik dan juga dia digoda atau dipujuk dia oleh dirinya dan digembaranikan oleh dirinya untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, dia pembunuh. Okey, ai ba'da hadhil mau'izah wa hadha zajr, sesudah mana pesanan ataupun bimbingan saudara dia, tegahan, lalu dia pun Allah Ta'ala betul fa asbah minal khasirin, maka jadikan orang yang rugi fi dunia wal akhirah, dunia akhirat. Ai wa ayyu khasaratin azam min hadhihi, dan manakah kerugian yang besar daripada ini. Qala Imam Ahmad diriwayatkan an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la tuqtalu nafsun la tuqtal nafsun zulman, tidak dibunuh satu nyawa dengan secara zalim, illa kana libni Adam ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha, tidak dibunuh satu nyawa secara zalim melainkan ke atas anak Adam yang pertama satu tanggungan daripada darahnya. Li'annahu kana awwalu man sannal qatla, kerana dia orang yang pertama menunjukkan sunnah pembunuhan. Akhrajul jamaah siwa Abu Daud, semua keluarkan hadis ni kecuali Abu Daud. Maksud dia An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah keluarkan hadis ni. Baik. Dan Allah Ta'ala firman betul, fa ba'athallahu ghuraban yabahathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, dan lalu Allah Ta'ala utuskan seekor gagak menggali ataupun mengais di bumi, di tanah, untuk tunjukkan dia kaifa yuwari, bagaimana dia akan menanam atau menutup sawata akhihi, jasad atau mayat saudaranya. Qala, dia pun berkata, ya wailata, aduhai celaka, ya wailata, aduhai malangnya, aduhai celakalah. Ajaztu, adakah aku lemah, an aku mislah hadzal ghurab, untuk aku menjadi seperti gagak ini. Fa wariya sawata akhi, lalu aku menanam jasad ataupun mayat saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, dia pun jadikan orang yang menyesal. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ja'a ghurabun ila ghurabin mayitin, telah datang seekor gagak kepada gagak yang mati. Fa bahatha alaihi min turab hatta warahu, lalu dia pun mengais ke atasnya daripada tanah sehingga dia menanamnya. Okey, faqala alladhi qatala akhahu, lalu berkatalah orang yang membunuh saudaranya, ya wailata, aduhai celakalah, aduhai malanglah, ajaztu, adakah aku lemah, an aku mislah hadzal ghurab, untuk aku jadi seperti gagak ini. Fa wariya sawata akhi, dalam aku menanam ataupun menutup mayat saudaraku. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala kata, fa asbaha minan nadimin, dan dijadikan orang yang menyesal. Qala Hasan al-Basri, kata Hasan al-Basri, alahu Allahu bin nadamatin ba'da khusranin. Allah Ta'ala besarkan ataupun jadikan pada diri dia perasaan penyesal, tinggikan pada dia dengan penyesalan sesudah kerugian. Fahadhi aqwal mufassirin fi hadhihi qissati, ini adalah pendapat ahli tafsir pada kisah ini. Wa kulluhum muttafiquna ala anna hadaini ibna Adam li sulbihi, dan semua mereka bersepakat bahawa kisah ini adalah kisah dua anak Adam yang dari persulbinya, mana anak Adam alaihissalam direct, bukannya cucu cicit. Okay. Kama huwa zahirul Quran, macam ia zahir daripada Quran. Wa kama nataqabil hadis, macam ditutur oleh hadis Nabi SAW fi qawlihi, pada firman Allah Ta'ala, illa kana ala ibn Adam al-awwal kiflun min damiha. Okay. Berikan ke atas anak Adam yang pertama ada tanggungan daripada darahnya. Li'annahu awwala man sannal qatla, kerana dia yang pertama mensunnahkan pembunuhan, menunjukkan tauladan pembunuhan. Okey. Wa hadha zahirun jaliyun, dan ini adalah zahir lagi nyata. Walakin rawa Ibn Jarir anil Hasan wa huwa al-Basri, dan dikatakan, tapi telah meriwayatkan Ibn Jarir daripada Hasan itu al-Basri, qala, beliau berkata Hasan al-Basri, kana rajulani alladhani fil Quran, adalah dua lelaki yang dikatakan yang dalam Quran tu,
alladzina qala Allah, yang Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala firmankan, watlu alaihim naba Adam bil haqq, watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka naba'a bani Adam, naba'a berita ibnai Adam, dua anak Adam, bil haqq, kata min bani Israel, okey, daripada bani Israel, walam yakuna ibnai Adam lisulbihi, dan bukanlah kedua-dua ni dua anak Adam daripada sulbinya. Okey, dia kata inna makana qurbanu min bani Israel, jadi kurban tu adalah bani Israel. Wa kana Adam awwalu man mata, dan Adam pertama mati. Ini pendapat ni tidak betul wa hadha gharibun jiddan, ni kata-kata ni amat pelik. Dia kata wa fi isnadihi nazar, daripada sanad dia ada ulasan lah yang mengatakan bahawa tak benar lah. Jadi memang dia kata apa, jadi kalau kita kata memang macam mana boleh ada pembunuhan sebelum daripada pembunuhan ni pembunuhan pertama, dan bahkan mungkin kematian pertama, sebab tu dia tak tahu macam nak tanam mayat saudara dia. Okey, Imam Tabari sebenarnya sendiri kan, dia kata wa qarada akibihi bima malakhasahu, dia telah jawab balik. Ibn Tabari lepas dia bawa kata-kata Hasan Basri, dia jawab balik dengan sebaik saja cerita tersebut dengan apa yang ringkasan dia, Allah Ta'ala an yukhataba ibadahu bima la yafidu bihi faidah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya ta'ala, maha tinggi daripada dia mengucap pada hamba-Nya dengan apa yang tak ada faedah. Wal mukhatibun ya'lamuna al-qurban lam yakun masyru'an illa fi bani Adam, dan orang yang diucapkan mengetahui bahawa kurban ini tak pernah jadi disyariatkan kecuali pada anak-anak Adam. Falau kana murad rajulaini min bani Israil lam yakun fi qawlihi ibni Adam faedah jadidah. Dan kalaulah pada yang dikehendaki dengan dua lelaki tersebut daripada Bani Israel, maka tidak ada pada firman Allah Ta'ala dua anak Adam itu sebagai faedah yang baru. Sumaradahu ukhra, kemudian dia jawab balik lagi, Ibn Jarir At-Tabari jawab lagi pada muka 219-220, bi'annahu khata'un, ia ada kesalahan, li'anna Rasulullah SAW qad akhbara an hadzal qatila alladhi qatala akhahu. Dia kata ini salah kerana Rasulullah SAW telah memberitahu mengenai si pembunuh ini yang membunuh saudaranya, annahu awwal man sanal qatla, bahawa yang mula sekali mensunahkan pembunuhan. Wa qad kana la syakkal qatlu, dan tidak ada syak al-qatlu qabla Israel, pembunuhan telah terjadi sebelum Israel itu Nabi Yaqub lagi. Fa kaifa qabla dzurriyyatihi, macam mana pula kalau kita kata sebelum zuriat dia? Macam boleh kata sebelum zuriat pembunuhan ni, pembunuhan pertama. Kalau dalam Bani Israel, silakan sebelum Israel alaihissalam, itu Nabi Yaqub dah ada pembunuhan. Ketika diorang nak bunuh Yusuf kan, diorang ada perbincangan. Okey, fa khata'un man qala an yuqal awwalu man salam qatla rajul Bani Israil, maka salahlah siapa yang berkata mengatakan bahawa untuk berkata dia kata bila kau daripada pendapat yang mengatakan yang pertama mensunahkan pembunuhan adalah seorang lelaki Bani Israel. Kemudian dia jawab lagi pada muka 224, Ibn Jarir jawab lagi, dia kata inda qawlihi ketika Allah Ta'ala fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi, dia kata kemudian ketika dia bincangkan tajuk ayat, lalu Allah Ta'ala utuskan seekor gagak untuk mengai-ngais di bumi, di tanah, ayat bi anna rajulaini alladzaini wasafallahu sifatahuma fi hadhil ayati. Dia kata dua lelaki ni yang disifatkan Allah Ta'ala sifat mereka berdua dalam ayat ini, lau kana min Bani Israil, kami daripada Bani Israil, lam yajhal qatilu dafna akhihi, tak akan jahil pembunuh untuk menanam saudaranya, wa muwaratu sawat akhi, dan menyembunyikan akan mayat saudaranya. Walakinnahuma kana min waldi Adam min sulbihi, tapi berdua yang membunuh yang membunuh dan dibunuh tadi sebenarnya daripada anak sulbi bagi Adam, anak direct daripada Adam alaihissalam. Walam yakunil qatilu minhuma akhahu yang alima sunnatullah fi ibadihil mauta. Dia tak tahu si pembunuh di antara dua anak Adam tadi, okey, akhahu, dia kata pembunuh saudaranya di antara pembunuh di antara mereka berdua akan saudaranya, dia tak tahu, tidak ada ilmu tentang sunnatullah mengenai ibadat pada hamba-hambanya, mengenai apa yang kematian yang mati. Sunnah Allah tentukan pada hamba yang mati apa benda, dia tak ada ilmu lagi. Wala yadri ma yasna'u bi akhihi al-maqtul, dia tahu macam nak buat dengan badan saudaranya yang telah dibunuh. Okey, ini wa hadha kalamun qawiyyun nafis. Pendapat ni, kata-kata ni adalah sangat kuat lagi, sangat bernilai. Semua ni untuk menunjukkan bahawa
kisah dua anak Adam, tidak ada dua anak Adam yang memang pembunuh yang dibunuh tadi bukanlah kisah pendapat kata Bani Israel bukan Bani Israel, tapi awal lagi. Maka ini adalah pembunuhan pertama di dunia. Baik. Allah Ta'ala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatal nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Kita sampai situ dulu. Pasal ayat bawah ni ayat lain dah, tajuk lain. Kita baca sampai ayat dulu. Baik. Demi kerana itu, katabna ala Bani Israel, kami tentukan ke atas Bani Israel. Annahu man qatal nafsan bighairi nafsin. Bahawa sungguhnya siapa yang membunuh satu nyawa dengan bukan nyawa yang lain. Maksudnya dia bunuh satu nyawa bukan sebab pembunuhan untuk dibalas bunuh balik. Au fasadin fil ardi, ataupun dia selain itu membuat kerosakan. Siapa yang membunuh atau membuat kerosakan di muka bumi, bukan pembunuhan dengan penggunaan nyawa ataupun dengan kerosakan. Sini tajuk perompak dia ada tim tajuk dengan tanpa sebarang nyawa dibunuh atau tanpa kerosakan di muka bumi. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah orang itu telah membunuh manusia semuanya. Wa man ahyaha, bersama menghidupkannya satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Mungkin ayat ni sebab kenapa timbulnya pendapat yang kata Bani Israel punya pembunuhan tu daripada Bani Israel. Tapi sebenarnya ini adalah hukum atau jawapan kepada tajuk ahli kitab. Dalam surah ni kan kita jawapan kepada ahli kitab ni berulang-ulang dalam surah Al-Maidah ni. Ini antara pasal tadi kan sebelum ni kan tajuk tentang perangai mereka dengan Musa AS. Kan kebiadaban mereka punya akidah, kerosakan akidah mereka terhadap Musa AS. Itu kita dah bincangkan sebelum ni akidah mereka, akhlak mereka. So kat sini dikaitkan kisah ni dengan perangai mereka juga. Okey. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, semua telah datang pada mereka utusan-utusan kami dengan bukti-bukti. Thumma inna kathiran minhum, kebanyakan daripada mereka ba'da dzalika fil ardi, sudah itu di muka bumi, la musrifun, benar-benar membuat pelampauan. Baik. Qala ta'ala, yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, min ajli dzalika, min ajli, demi kerana min ajli qatl ibni Adam akhahu zulman wa udwana, demi kerana telah membunuh pembunuhan anak Adam saudaranya secara zalim dan juga pemusuhan. Katabna ala Bani Israel, kami tentukan, kami tetapkan, demi kerana pembunuhan yang terjadi dulu, mana kami tetapkan ke atas Bani Israel. Ini tajuk nak besarkan hukuman pembunuhan dengan tanpa sebab atau dengan secara kezaliman. Pembunuhan secara zalim, siksaan dan hukumannya menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi kami tetapkan ke atas Bani Israel, ay syara'na lahum wa a'lamnahum, itu kami syariatkan untuk mereka, kami maklumkan kepada mereka. Annahu, bahawa sungguhnya man qatal nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, siapa pembunuh satu nyawa dengan tanpa nyawa yang lain dibunuh atau kerosakan dibuat di muka bumi, maksudnya orang tu kan dibunuh sebab itu. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha, berarti menghidupkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka sungguh dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Ay min qatl ay man qatala nafsan bighairi sababin min qisasin aw fasadin fil ardi, bahawa siapa yang membunuh satu nyawa dengan tanpa sebab daripada qisas ataupun kerosakan di muka bumi. Wastahalla qatlaha bila sababin wala jinayatin, dan dia menghalalkan pembunuhan nyawa tersebut dengan tanpa sebarang sebab dan tanpa sebarang jenayah. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah orang itu telah membunuh manusia seluruhnya.
li'annahu la farqa indahu baina nafsin wa nafsin, kerana orang tersebut, kerana orang kerana sungguhnya tidak ada beza, satu nyawa di antara nyawa lain. Dan si Allah Ta'ala pun macam tu, nyawa dengan nyawa adalah nyawa, tak kira orang tu mulia ke hina ke dan sebagainya, nyawa adalah nyawa. Jadi beza si Allah Ta'ala dengan nyawa dengan nyawa. Jadi orang tu macam membunuh semua manusia, dan terutama bila kita kata anak Adam yang pertama, banyak keturunan boleh lahir daripada dia. Banyak keturunan boleh lahir daripada dia. Ada orang mungkin tak ada keturunan lahir daripada dia, sampai kat dia stop. Ada orang yang mungkin keturunan dia berbiak-biak dengan banyak. Macam Yaqub AS kan, anak-anak cucu dia. Kena 12 orang anak dia keluar kan, keturunan yang ramai, ribuan manusia. Sampai sekarang mungkin jutaan daripada Yaqub AS. Sebenarnya juga macam anak Adam pertama tadi, kalau dia dibiarkan hidup, mungkin banyak lagi keturunan keluar daripada dia. Tapi kalau kat sini Allah Ta'ala letakkan bukan setakat yang keturunan dia, semua sekali. Mana orang soal telah membunuh semua manusia, manusia semua sekali. Kalau biarkan hidup, maka telah menghidupkan semua manusia semua sekali. Okey. Wa man ahyaha, barang siapa menghidupkan akan nyawa, ay harrama qatlaha wa taqada dzalika. Harrama qatlaha wa taqada dzalika. Barang siapa yang menghidupkan nyawa itu mengharamkan pembunuhan nyawa dan beriktikad dengan sedemikian, ia tanpa sebab, tanpa sebarang hak, faqad sallama an-nasa kullahum minhu, faqad salima an-nasu kulluhum minhu bihadhi i'tibar. Maka telah selamatlah manusia seluruh mereka daripada orang yang beriktikad tentang haramnya bunuh ni, dengan pengambilkiraan ini. Oleh hadza qala, kerana ini Allah Ta'ala nyatakan faka'annama, seolah-olah siapa yang membunuh, seolah-olah membunuh. Iaitu kalau siapa yang membunuh, membiarkan hidup satu nyawa, maka seolah-olah faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini Allah Ta'ala berfirman, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, okey. Qala, beliau berkata, dakhaltu Utsman yawm ad-dar. Aku telah masuk kepada Utsman pada yaum ad-dar, hari kepungan rumah, mana rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung di rumah dia, bagi hari yaum ad-dar. Okay. Fakultu, aku kata, jitu li ansuraka wa qad taba ad-darbu ya wa qad taba ad-darbu darba ya Amirul Mukminin. Dia kata, aku datang untuk tolong kau, dan telah eloklah untuk pedang ni dah tak pedang dah elok, wahai Amirul Mukminin. Okey. Bentar macam ni. Jadi kata tak elok lah, maksudnya apa? Qad tawad darba ad-darbu ya Amirul Mukminin. Maksudnya dia Abu Hurairah masuk pada Utsman pada peristiwa dar ini, kepungan kepada Utsman bin Affan tahun 35 Hijrah, bulan Zulhijjah. Orang golongan Khawarij telah datang daripada Mesir dan juga daripada Iraq. Mereka nak bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. So dia tak jawatan dan nak bunuh dia. Kalau dia tak nak jawatan, dia bunuh. Jadi Utsman bin Affan ketika itu berkeras tak letak jawatan lah. Cuma kes dia bila sebelum tu memang Ali sendiri pun hantar anak dia untuk jaga Utsman halau balik. Okey. Jadi ini pun dalam kisah ni Abu Hurairah pun datang nak tolong, tolong Utsman bin Affan. Okay, dia berhasil elok untuk menetak. Dia kata, wahai mukminin, faqala, maka berkata Utsman bin Affan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ayasurruka an taqtula an-nasa jami'an wa iyaya ma'ahum? Adakah engkau suka untuk engkau bunuh manusia seluruhnya dan aku bersama mereka? Kata Abu Hurairah, qultu la, tidak. Qala fa innaka in qatalta rajulan wahidan, maka sesungguhnya kalau engkau bunuh seorang lelaki, seorang lelaki je, fa ka'anna ma qatalta an-nasa jami'a,
maka seolah kau telah bunuh manusia seluruhnya. Fansarif ma'dunan lak ma'juran ghairu ma'zur. Maka pergi, patah balik, dia kata. Diizin, aku beri izin untuk engkau diberikan balasan tidak berdosa. Qala, berkata Abu Hurairah, fansaraftu walam uqatil. Lalu aku pun beralih dan aku tidak berperang. Aku tidak bertempur lah dengan orang yang datang. Okey, ini apa? Isnad dia sahih dan tabaqat Ibn Sa'id. Ni apa Syekh Syakir cek balik. So riwayat ni kata-kata apa Uthman ni kepada Abu Hurairah ni, dia menyebabkan Abu Hurairah patah balik dan tak berperang. Tak bertempur sebab yang datang tu muslim. Problem dia yang datang tu muslim. Bagi kita tu lah, kita kena faham kan benda ni pada pilihan para sahabat ni pilih untuk tidak berperang. Bukan mereka tak gagah, bukan mereka tak kuat. Tapi kerana arahan Nabi jangan berperang. Jangan bangun ketika berlaku fitnah sebagainya, jangan bergerak. Ini masalah yang kita panggil apa, mereka baca kat situ. Mungkin ada orang kata macam kalau orang sekat ketika tu ahli terlibat sebagainya, mungkin akan selesai masalah. Tapi itu andaian kita. Ini apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk umat Muhammad SAW. Berlaku di atas tu pilihan para sahabat di atas untuk tidak berperang dengan golongan yang bunuh Uthman bin Affan. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ya, man qatala nafsan bighairi nafsin, bangsa membunuh satu nyawa dengan tanpa pembunuhan nyawa yang lain, tanpa jiwa yang lain dibunuh, au fasada perkerosakan di muka bumi, fa ka'anna ma qatala nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia kesemuanya. Wa man ahyaha fa ka'anna ma ahya nasa jami'a, dan barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka seolah dia menghidupkan manusia semuanya. Wa iyyauha, kan, penghidupan nyawa tadi adalah maksud dia bukan kita orang mati kita hidupkan. Allah yuqtal nafsan harramallahu harramahallah. Allah yaqtula nafsan harramahallah. Bahawa orang tu tidak membunuh satu nyawa yang diharamkan ia oleh Allah. Fadzalikal ladzi ahya an-nasa jami'a. Maka orang itulah yang menghidupkan manusia kesemuanya. Dia tak bunuh kecuali di atas kebenaran saja. Okey. Yang kisah Uthman dia suruh semua orang pergi. Dia tak nak orang jaga dia. Tak nak pertempuran berlaku di antara orang yang datang berontak dengan para sahabat yang lain. Dia tak nak. Dan para sahabat ketika tu dengar dan taat. Ini macam tak logik kan, tapi itulah mereka pegang dengan janji Nabi. Nabi perintahkan untuk mereka dengar dan taat. Adapun selepas mereka datanglah kumpulan manusia yang tidak dengar dan tidak taat kepada pemerintah. Ini beza baik. Yakni annahu man harrama qatlaha illa bihaqqin. Yang ini maksud dia siapa-siapa mengharamkan pembunuhan nyawa kecuali dengan kebenaran. Hayyan nasa ma'ahu. Hidup manusia bersama dengan dia. Hiduplah manusia bersama dengan dia. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, man istahalla damu muslimin fa ka'annama istahalla daman nasa jami'a. Bersiapa menghalalkan darah seorang muslim, maka seorang yang menghalalkan darah manusia ke semua mereka. Man harrama dama muslimin, barang siapa mengharamkan darah seorang muslim, fa ka'annama harrama dima'an nasa jami'a. Maka seolah dia mengharamkan darah manusia ke semua mereka. Warawa Imam Ahmad an Abdullah bin Amr, mereka Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr bin As, qala, beliau berkata, Ja'a Hamzah bin Abdul Muttalib. Ja'a Hamzah bin Abdul Muttalib, dan datang Hamzah bin Abdul Muttalib ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni ala syai'in a'ishu bihi. Jadikanlah aku di atas satu perkara yang aku hidup di atasnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Hamzah tu, wahai Hamzah, nafsun tuhyiha ahabbu ilaika nafsun tuhyiha ahabbu ilaika am nafsin tumituha. Satu nyawa engkau biarkan hidup, engkau hidupkan ia, lebih engkau sukai, atau satu nyawa yang kau matikan ia. Nabi tanya soalan balik. Kan dia minta Nabi suruh letakkan dia satu perkara yang dia hidup di atasnya. Tapi Nabi tanya soalan balik, Nabi kata, wahai Hamzah, satu jiwa yang kau hidupkan ia, lebih kau sukai, ataupun satu yang nyawa kau matikan. Maka qala Nabi kata, Hamzah berkata,
Bal nafsun uhyiha, bahkan nyawa yang aku hidupkan, dia akan hidup, itu yang aku sukai. Qala alaika binafsika, maka Nabi kata, maka jagalah diri kau. Itu cukuplah, maksudnya itu dah cukup. Mana untuk dia mempunyai perasaan suka, tak suka membunuh daripada membunuh, tak suka membunuh daripada dia membunuh satu nyawa, itulah yang Nabi kata alaika binafsika, mana atas kau diri kau, mana cukup dah, itu dah cukup untuk kau hidup di atasnya. Baik. Wa qawla firman lepas tu, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, iaitu telah datang pada mereka, pada Bani Israel ni, utusan-utusan kami dengan bukti-bukti. Ay bil hujaji wal barahin, bil hujaji wal barahin wad dalaili al wadihati, dengan hujah-hujah, keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang nyata. Thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ardi la musrifun, kemudian mereka, ramai di kalangan mereka sesudah daripada itu di muka bumi mereka benar-benar buat kerosakan. Wa hadha takri'un lahum, ini adalah takri', herdikan kepada mereka. Wa tawbih, pemburukan, ala irtikabihim al maharima, di atas pelakuan mereka perkara-perkara yang haram. Ba'da ilmihim biha, sesudah pengetahuan mereka tentangnya. Kama kan Banu Quraizah wa Nadir wa ghairuhum, sebagaimana dahulu Banu Quraizah, Bani Nadir dan selain mereka. Okay, wa ghairuhum min Bani Qainuqa, daripada Bani Qainuqa juga, mimman haulal Madinati, daripada mereka tinggal sekitar Madinah, minal Yahud. Kita ingat mereka ni Quraizah, Nadir, Qainuqa, Bani Mustalik, ada nama kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di keliling Madinah. Okay, macam mereka dahulu, okay, di sekitar Madinah kalangan Yahudi, alladzina kanu yuqatiluna ma'al Ausi wal Khazraji, yang mereka dahulu berperang bersama-sama dengan Aus dan Khazraj. Contoh macam apa Bani Nadir, Bani Nadir mereka bersama dengan Quraizah, Aus, Bani Quraizah bersama Aus, Nadir bersama Khazraj. Idza waqa'at bainahumul hurub, al-hurubu fil jahiliyati, bila terjadi di antara mereka, di antara Aus dan Khazraj, peperangan-peperangan ketika zaman jahiliyah sebelum Islam, ada orang turut serta, Yahudi tadi turut serta berperang bersama-sama dengan Aus dan Khazraj. Thumma idza wada'atil hurub awzaraha fadau man asaruhu, kemudian bila tamat peperangan akan dia punya dia kalimahnya wada'at hurub auzaraha ni, maksudnya selesai peperangan lah. Okey, selesai peperangan maksudnya fadau, mereka pun tebus, man asaruhu, siapa-siapa yang mereka tawan. Wadau man qataluhu, dan mereka bayar diat siapa mereka bunuh. Okey, perang asal mereka tak dibenarkan, mereka buat juga. Tapi bila lepas peperangan, mereka sibuk untuk bebaskan tawanan perang daripada Yahudi yang ada, serta mereka bayar diat kepada keluarga-keluarga kabilah-kabilah yang mati orang di dalam peperangan tadi, mereka sibuk bayar diat. Wa qad ankarallahu alaihim dhalika fi suratul Baqarah, Allah telah ingkari perbuatan mereka ni dalam suratul Baqarah. Haitsu yaqul di mana Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah 84 sampai 85, kan, Allah Ta'ala kan, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, ingatlah tatkala Allah Ta'ala ambil perjanjian kalian, okay, janganlah kalian tumpahkan darah-darah kalian sendiri. Maksud tumpahkan darah kalian sendiri itu maksudnya darah orang yang seagama dengan kalian, orang yang sebangsa dengan kalian, seagama dengan kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kamu usir diri kalian daripada rumah kalian, mana usir orang yang seagama kalian dan juga sebangsa kalian daripada rumah-rumah kalian. Thumma aqrartum, dengan kalian semua berikrar, wa antum tashhadun, kemudian kalian telah disaksikan. Penyaksian kalian, kalian bersumpah, berikrar dan juga telah disaksikan akan ikrar kalian. Thumma antum haula'i, kemudian kalian inilah taqtulun anfusakum, kalian bunuh diri kalian sendiri. Maksud dibunuh orang sebangsa kalian. Ini bukan bunuh diri Bila kita bunuh orang yang seagama kita, seakidah kita, kita macam bunuh diri kita sendiri. Itu maksud dia. Lepas tu tengok ayat lepas tu, wa tukhrijuna fariqam minhum min diyarihim, dan kalian usir sebahagian daripada kalian dari rumah-rumah mereka sendiri. Tadhaharuna alaihim, kalian menyokong orang lain ke atas mereka, menyokong orang lain, mengatasi mereka, mengalahkan mereka.
bil ithmi wal udwan, dengan dosa dan juga pemusuhan. Wa in ya'tukum usara, dia akan datang pada kalian tawanan-tawanan, tufaduhum, kalian beri apa tebus mereka. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajum, sedangkan diharam ke atas kalian usir mereka pun dah tak boleh. Apalagi bunuh mereka, tawan mereka, tak boleh. Dia tak jawab, beritahu pada mereka, afatu minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba', adakah kalian semua beriman dengan sebahagian kitab dan kalian kufur dengan sebahagian kitab? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tiadalah balasan sesiapa yang melakukan itu di kalangan kalian melainkan kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada sedahsyat-dahsyat azab. Wallahu bighafilin amma ta'malun, tidak adalah Allah Taala terlupa, terlalai terhadap apa yang kalian kerjakan. So jadi maksudnya kalau kita faham kat sini kan dalam ayat ni memang kedudukan Bani Israel dalam tajuk tajuk mereka ni telah terima bukti, bukti dan juga keterangan daripada anbiya telah jelas. Tapi kebanyakan mereka sudah itu di muka bumi mereka membuat kerosakan, mereka buat pelampauan. Walaupun mereka dah tahu kebenaran, tapi mereka buat juga. Bukannya mereka tak ada panduan, tapi mereka ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Okey, ayat seterusnya. Ini ayat sebenarnya ayat tentang hirabah. Ayat hirabah ni sebenarnya berkenaan dengan tajuk perompak. Dalam Islam, kita ada had untuk orang curi barang. Kita ada had zina. Ini had berkenaan dengan tajuk orang yang merompak. Merompak. Maka mereka ni ada hukuman khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perompak dalam Islam dia tak ada hukum yang sama seperti orang yang biasa. Dia ada tambahan hukum. Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Baik. Innama hanyalah jazaa'u balasan alladzina yuharibuna Allah wa rasulah, orang-orang yang memerangi Allah dan juga Rasulnya. Memberontaklah, maka kita panggil memberontak kat Allah dan Rasulnya. Dan memang terang-terangan menakutkan orang ramai, menyekat jalan, memerangi Allah dan Rasulnya. Ini digelar sebagai memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan berusaha di muka bumi membuat kerosakan. Hukuman dia adalah an yuqattalu, mereka dibunuh semua. Qattala, dibunuh semua. Au yusallabu, atau mereka disalib, dipalang di atas kayu. Au tuqatta'a aydiyahum, atau dipotong tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka. Antuqata aidihim wa arjuluhum, dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Min khilafin, secara bersilang, tangan kanan kaki kiri, atau tangan kiri kaki kanan. Au yunfauna fil ardi minal ardi, ataupun mereka diusir. Diusir daripada bumi, maksudnya dibuang daerah. Ini sebut kan, ada bunuh, salib, potong tangan secara bersilang, diusir daripada bumi. Ini ada 4 benda. Nanti kita bincangkan tentang tafsir dia. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu untuk mereka untuk mereka sebagai kehinaan, adalah kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, untuk mereka di hari akhirat ada azab yang besar, lagi dahsyat, lagi besar. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum engkau berjaya ke atas mereka, berjaya tangkap ke atas mereka. Engkau berjaya mampu ke atas mereka, maksudnya berjaya tangkap mereka. Maka orang ni tak dikenakan hukuman tu, tengok apa benda yang dimaksudkan. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha ghafurur rahim, SWT maha pengampun lagi maha penyayang. Okay. Ini ayat yang berikutnya, ayat sebenarnya potongan baru berkenaan balasan, hukuman bagi perompak.
Okay, dia kata firman Allah Ta'ala, wa qawlu firman Allah Ta'ala, innama jazaa'ul ladin yuharibuna Allah wa rasulahu. Sebenarnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan juga Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mengusahakan di muka bumi, merebakkan di muka bumi kerusakan, bahawa ayyuqattalu, mereka dibunuh. Qattala, dibunuh. Au yusallabu, ataupun mereka disalib. Au tuqatta aydiyahum, atau dipotong tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, min khilaf, secara bersilang. Au yunfauna minal ardi, atau mereka diusir daripada bumi. Okay. Al-muharabah, okay, muharabah ni hiya mudadatun wal mukhalafatun. Muharabah ni maksud asal dia adalah melawan atau menentang, penentangan, menentang ataupun menyanggah, maksud asal dia. Wa hiya sadaqatun al kufri, dia adalah beriringan ke atas kekufuran, kebenaran ke atas kekufuran. Okay. Wa huwa sadaqatun al kufri. Okay. Wa hiya sadaqatun al kufri. Wa ala qat'i tariqi wa hiya sadiqatun al kufri. Dikena juga kalimah ni kepada kekufuran, kalimah muharabah ni jadi gunakan boleh juga untuk orang yang kufur. Wa ala qat'i tariqi wa ikhafati sabil, dan ke atas perompak jalanan. Qat'i tariq, penyekat jalan, dan juga yang menakut-nakutkan laluan orang lintas dia tak tahan situ, gangster sebagainya kan. Okey. Wa kadzal ifsadu fil ardi, demikian juga kalimah ifsad. Okey, kalimah muharabah dan ifsad di muka bumi ni, ada di kalimah ni, ifsad fil ardi yutlaku ala anwa' min asy-syarri, dituturkan juga ke atas berbagai bentuk daripada kejahatan. So muharabah ni maksud asal dia, ikutkan sebenar sebelum kita pakai sebagai tajuk untuk perompak, kalimah muharabah ni kena pada semua. Kekufuran pun kena juga. Okay? Selain daripada masalah yang tajuk yang khas kita bincangkan, iaitu menyekat jalan dan menakut-nakutkan laluan. Itu yang kita spesifik hukum dia. Ini diambil dari situ hukum masalah perompak. Walaupun sebenarnya muharabah, yuharibunallaha wa rasulahu ni boleh kena pada kekufuran pun kena. Maksudnya juga ifsad di muka bumi ni boleh kena kata ke atas bermacam bentuk dari kejahatan. Hatta qala kathir min as-salafi, sehingga berkata ramai di kalangan as-salafus salih, minhum Sa'id bin Musayyab, yang antara mereka Sa'id bin Musayyab, dia kata apa? Dia kata inna qardad darahim wad dananir min ifsadin fil ardi. Ini perbuatan qardun jap Okey, qardu darahim wad dananir qatu'aha, potong emas dan perak tu. Dirham dan dinar, perak dan emas tu dipotong. Okey, qardu zahabi wal fiddati hi qardu sirqatu ghish fil muamalah. Maksudnya orang tu dia patutnya emas tu harga berat sekian, dia buang sikit. Okey. Okey, jadi maksud dia apa? Dia buat tipu daya lah. Maksud dia sekarang ni kalau ikut kepada macam saya kata, bukan setakat bunuh orang, hatta menipu dalam masalah muamalah. Tipu duit dinar dirham tu, potong buangkan berapa gram sekalipun, termasuk dari perosakan di muka bumi. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ayat 205 yang Allah ceritakan berkenaan orang yang munafik. Dia kata wa idza tawalla sa'a fil ardi, bila dia berpaling, dia akan berusaha di muka bumi untuk buat kerosakan padanya. Dia tuju ke muka bumi untuk buat kerosakan padanya, dan membinasakan tanam-tanaman dan ternakan. Dan Allah tak suka kan orang buat kerosakan. Pasal kat situ, apa saja menyokong ekonomi masyarakat, kalau orang tu ganggu, dia termasuk daripada perosakan di muka bumi. Okey. Kemudian bincangan dia kata, "Tsumma qala ba'dhum," berkata sebagian mereka sebagai al-tafsir, "Nazalat hadhil ayatul karimatu fil musyrikin." Turun ayat ini, ayat mulia ini pada orang musyrik. Kama rawa Ibnu Jarir At-Tabari an Ikrimah wal Hasan Al-Basri qala, macam diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Ikrimah an Ikrimata wal Hasan Al-Basri, daripada Hasan Al-Basri juga. Dia kata qala, mereka berdua berkata, Ibnu Jarir riwayat daripada mereka berdua, nazalat hadhil ayatu fil musyrikin. Turun ayat ini pada orang musyrik. Faman taba minhum min qabli an taqdiru alaihi lam yakun alaihi sabilun.
Maka siapa-siapa bertaubat di kalangan mereka sebelum daripada kalian berupaya untuk tangkap mereka, maka tidak ada ke atasnya sebarang jalan untuk dihukum. Walaysat tuhrizu hadhihi al-ayati rajul muslimu min al-had. Namun tidaklah ayat ini penyekat ayat ini seorang lelaki muslim daripada sebarang had hudud in qatala aw afsada fil ardi aw haraba Allah wa rasulah. Jika dia membunuh atau membuat kerosakan di muka bumi atau dia memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi maksud dia kata pasal alasan dia kerana orang musyrik dia masuk Islam, semua hukum dia punya tajuk dosa terpadam. Pernah lawan Rasul pun terpadam. Tapi kalau seorang muslim buat macam tu, dia memang dah ada hukuman bunuh untuk dia. Dia tak boleh, dia buat pembunuhan, dia tak kena kisos. Okey. Thumma lahiqa bil kuffari qabla an yaqdira alaihi. Okey. Kemudian dia lari kepada orang kafir sebelum berjaya ditangkap. Dia kata lam yamna'hu dzalika. Dia kata tak menghalang ia perkara itu, lari pada orang kafir tadi, ayuqam alaihi had alladhi asaba, untuk dilaksana ke atas dia hudud hukuman hudud yang dia telah terkena. Contoh macam bunuh orang, curi harta sebagainya, boleh kena. Ini pendapat pendapat yang pertama ni datang daripada dinukilkan daripada Ikrimah dan juga Hasan al-Basri. Yang kata ayat ni sebenarnya berkaitan dengan tajuk orang-orang musyrikin yang masuk Islam. Bukan orang Islam. So orang Islam dia kata kalau ikutkan daripada ayat ni, orang-orang ni memang kena hukuman straight. Tak ada soal jawab. Seorang Muslim buat macam ni, dia masalah. Dia kata hudud tak kena laksana. Ini pendapat pertama. Kita baca lagi. Warawahu Abu Daud dan Nasai. Jadi bukan dia pendapat oleh Abu Daud dan Nasai min tariqi Ikrimah an Ibn Abbas, daripada jalan periwayatan Ikrimah daripada Ibn Abbas. Dia kata apa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Hanyalah balasan untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha di muka bumi, menuju di muka bumi dan membuat kerosakan. Nazalat fil musyrikin, dia kata ini turun pada orang musyrik. Faman tabi'in qabla an yuqdara alaihi lam yamna'hu dzalika an yuqama fihi al-haddul ladzi asabahu. Baca bertaubat dekat mereka sebelum dia upaya bertaubat sebelum berupaya diupaya ke atasnya, maksudnya ditangkap, tidak menghalangnya perkara itu untuk dilaksanakan ke atasnya hudud alladzi asaba, yang dia buat. Okey. Maksudnya kalau dia kata kalau orang Islam buat, dia tetap ada pelaksanaan hudud. Curi ke apa sebagainya dapat ditangkap, maka dia tetap kena potong tangan dan sebagainya. Adapun orang musyrik tadilah yang kalau dia bertaubat sebelum ditangkap oleh tentera Islam, maka hukuman tadi terbatal. Itu memang ini pendapat yang pertama agak kuat berdasar kepada pelaksanaan. Kalau kita kalau perompak yang ada, tadi dalam kita merompak, kita lepaskan, betul tak dapat tangkap, terus lepas ke, Allah Alam. Tapi nanti kita akan tengok nanti. Kisah Fudail bin Iyad tu dulu asal perompak. Tapi lepas dia bertaubat, tak ada siapa cari dia balik. Kita baca dulu. Okay. Waruwiya an Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas, qala beliau berkata, kana qaumin ahli kitab. Dahulunya ada satu kaum yang ahli kitab. Bainahum bainan Nabi SAW ahdun wa mitsaq. Di antara mereka dengan Nabi SAW ada perjanjian dan juga ikatan persefahaman lah. Fanaqadul ahda wa afsadul fil ardi. Lalu mereka telah batalkan perjanjian, mereka telah cabul perjanjian dan mereka buat kerosakan di muka bumi. Fa khairallahu rasulahu insya'a an yaqtula wa insya'a an yaqta'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin. Okay. Lalu Allah Ta'ala pun beri pilihan pada Rasulnya, jika baginda nak, baginda bunuh mereka, jika baginda nak, baginda potong tangan kaki mereka secara bersilang. Ini riwayat yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Tapi Imam Tabari riwayatkan. Okey, baik. Dan begitu Ibn Katsir kata, was-sahihu, yang sahihnya adalah anna hadhil ayata amatun fil musyrikin wa ghairihim mimman irtakaba hadhihi sifat. Dia kata yang sebenarnya adalah ayat ini umum pada orang musyrik dan juga selain mereka daripada kalangan orang yang melakukan sifat-sifat ini. Sifat-sifat ni memerangi Allah Rasulnya, membuat kerosakan di muka bumi. Okey, macam diriwayatkan kama rawahul Bukhari wa Muslimun min hadis Abi Kilabah. Macam diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada hadis Abi Kilabah. Wa ismuhu, dan ismu Abi Kilabah ni nama dia adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri. An Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nafaran min uqlin samaniyatin. Okey. Dia sekumpulan manusia
sekumpulan orang daripada Oklin. Ada 8 orang, dia kata qadimu ala Rasulillah. Maka datang Rasulullah fa bay'uhu ala Islam. Okey. Lalu mereka telah bai'ah baginda di atas Islam. Fastawqamu al-Madinata. Lalu mereka telah tak tahan dengan cuaca Madinah. Mereka datang Madinah, sampai Madinah dah masuk Islam. Mereka rasakan tak boleh tahan dengan cuaca Madinah. Istawqama al-Madinata. Dan mereka tak sesuai, tak serasi dengan Madinah. Ini memang dahulunya yang kita kata bila berlari anak dan juga buka bahu badan kanan ketika tawaf tu, sebenarnya kerana dahulu orang musyrik menyangka bahawa siapa duduk Madinah akan sakit. So Nabi SAW saja buka bahu baginda untuk tunjukkan. Tapi Umar kata lepas daripada Islam dah kuat pun Nabi buat macam tu juga, menunjukkan bahawa ia adalah syariat. Tapi pada asalnya memang Madinah terkenal. Orang yang datang Madinah tak tahan cuaca dia boleh sakit. Okey. Wasaqamat ajsamuhum, dan telah sakit tubuh badan mereka. Fasyakau ila Rasulillah SAW. Lalu mereka telah mengadu pada Rasulullah SAW. Faqala, okay, lalu baginda pun bersabda, ala takhrujuna ma'a ra'ina fi ibihi fatusibuna min abwaliha albaniha. Mengapa tidak kalian keluar bersama dengan pengembala kami, iaitu unta sedekah, pengembala kami pada unta-untanya. Lalu kalian dapatkan daripada air kencing unta tersebut dan juga susunya. Mana susu campur air kencing unta. Ini memang ini yang kita kata dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menyatakan bahawa binatang yang halal dimakan, hukum air kencing dan juga air kencing dan najisnya tidak sama seperti binatang yang tak dimakan daging. Itu je. Bukan ambil sengaja, tapi ini untuk apa yang Nabi beritahu tentang perubatan untuk mereka. Nabi sendiri tak sebut, tak amalkan untuk perbuatan, tapi Nabi pandu mereka untuk buat. Dan memang ada kajian dibuat berkenaan dengan lama group of unta ni punya keluarga lah. Dia memang dia punya air kencing tadi ada antibody yang kuat. Allah alam kan. Tapi saya memang dengar ada seorang doktor perempuan di belah Emirates ke. Dia telah patentkan ubat dibuat daripada air kencing unta. Itu memang ada. Dipatentkan lah. Dia ubat. Lalu mereka pun minum. Mereka kata bala. Mereka kata bahkan fakharaju, mereka pun keluar. Itu ke tempat unta sedekah. Unta sedekah. Dan ada pengembala kat situ. Fasyaribu min abwaliha wa albaniha. Mereka pun minum daripada kencing unta tu dan juga susunya. Susu campur air kencing. Fasahau. Maka mereka pun sahu. Maka mereka pun sihat. Mereka sihat-sihat. Faqatalur ra'iya wa taradul ibila. Lalu mereka pun bunuh pengembala unta tu dan mereka kejarkan unta-unta. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Lalu dah sampai perkara itu kepada Rasulullah SAW. Faba'atha fi atharihim faudriku. Lalu baginda utuskan pada jejak-jejak mereka, lalu mereka pun dapat ditangkap. Faudriku, mereka dapat dikejar. Faji abihim, maka dibawakanlah mereka. Fa umira bihim. Lalu diperintahkan mereka dibawa kepada Rasulullah SAW. Fa umira bihim, diperintah terhadap mereka. Faquti'at aydiyahum arjulahum. Lalu dipotonglah akan tangan mereka dan kaki mereka. Wa sumirat a'yunuhum, dan dibutakan mata mereka. Dengan apa Sekejap. Sumirat a'yunuhum, sebuah dia. Tengok dia punya kalimah tu. Dibutakanlah mata mereka. Ada sumila atau sumira. Dicucuk mata mereka. Dicucuk mata mereka. Thumma nubidhu fi syamsi, dan dibiarkan mereka di tengah panas. Hatta matu, sampai mereka mati. Lafaz Muslim. Okey. Maksudnya hukuman kata perompak tadi.
Mereka serang beramai-ramai, terang-terangan. Curi lain. Curi ni kita curi buat lari. Kalau kita ambil senjata, takutkan orang, kita ugut orang depan-depan, itu dipanggil rompak. Kalau dia kata orang tersebut datang curi lari, itu curi. Yang curi dan lari itu curi. Kalau datang dia ugut orang yang dia ambil harta tersebut dengan senjata, bahkan dia bunuh ke, dia rampas ke, dia takutkan saja ke, itu ada hukum yang berbeza. Okay, baik. Wa indal Bukhari, si Bukhari pula, qala Abu Kilabah, kata Abu Kilabah, fa haula isaraqu wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim. Maka mereka ini telah mencuri, membunuh dan kufur sesudah keimanan mereka. Wa harabullah wa rasulahu, dan mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Lafaz tambahan Abu Kilabah ceritakan. Rawahu Muslimun, dan hadis cerita ni diriwayatkan oleh Muslim min tariq Sulaiman At-Taimi, dalam periwayatan Sulaiman At-Taimi an Anas, daripada Anas bin Malik, qala, beliau berkata, inna ma samala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuna ulaika. Okey. Boleh. Okey. Nabi hanyalah butakan mata mereka kerana mereka li'annahum samalu ayuna ar-ri'a. Mereka butakan mata pengembala-pengembala. Maksud ramai kot. Bukan seorang lah. Pengembala unta Nabi tu banyak. Unta tu unta sedekah, unta zakat. So Nabi butakan mata mereka, mereka butakan mata para pengembala tu. Qala Hamad bin Salamah, berkata Hamad bin Salamah, okay, haddatsana Qatadatu wa Thabit bin Al-Bunani, telah cerita kepada kami Qatadah, Thabit Al-Bunani wa Humaid At-Tawil, ketiga orang tu, Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Dia kata kana nasa min Urainata qadimul Madinata, bahawa sekumpulan manusia daripada Urainah. Sebab tu digelar mereka Uraniyin. Mereka datang ke Madinah. Fajtawauha, mereka sakit akan udara Madinah. Faba'athahum Rasulullah SAW fi iblis sadaqati, maka baginda utuskan mereka pada unta sedekah. Fa'amarhum ayashrabu min abwaliha wa albaniha fafa'alu, maka baginda perintahkan mereka untuk minum daripada air kencing unta dan juga susu unta. Fafa'alu, mereka pun buat. Fasahu fartaddu anil Islam, mereka sihat, mereka murtad daripada Islam. Wa qatala ar-ra'i, mereka bunuh pengembala unta. Wasaku al-ibila, dan mereka pun arak bawa lari, heret unta-unta. Fa arsala Rasulullah SAW fi atharihim, baginda telah utuskan dan jejak mereka. Faji abihim, dibawalah mereka. Faqata aydiyahum wa arjulahum min khilaf, maka baginda perintahkan dipotong tangan kaki mereka dan kaki mereka secara bersilang. Wa samara ayunahum wa alqahum fil harrati, baginda butakan mata mereka dan baginda lemparkan mereka, biarkan mereka di tengah panas. Qala ana, berkata Anas bin Malik, falaqad ra'aitu ahaduhum yakdamu al-arda bifihi atshan hatta matu. Anas bin Malik kata, aku telah lihat seorang mereka ni menjilat, menyundul tanah dengan mulutnya kerana kedahaga, sampailah mereka mati. Wa nazalat, dan turunlah ayat, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, hanyalah balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Rawahu Abu Daud, hadis oleh Abu Daud, wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Mardawih, wa hadhihi lafdhu, dan lafaz Mardawih. Wa qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hasanun sahih, hadisnya hasan lagi sahih. Wa qad taqaddama fi sahih Muslim, dan telah berlalu dalam sahih Muslim, annahum samalu ayunar ri'a, mereka telah butakan, cucuk mata para pengembala. Fakana ma fa'ala bihim qisasa, maka apa dibuat pada mereka ni adalah pengkisasan semula. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Wa qad rawal qissata al-Uraniyun, wa qad ruwiya qissatul Uraniyin, tadi riwayatkan kisah Uraniyin ni min hadis jama'ati minas sahabati, daripada kesimpulan daripada hadis wa qad ruwiya, bila diriwayatkan kisah Uraniyin ni daripada hadis kumpulan di kalangan para sahabat. Minhum, antara mereka Jabir radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, wa ghairu wahid, dan bukan seorang saja, ramai. Tadi pun Anas dan Abu Kilabah. Okey. Dia kata
وقد اقتنع الحافظ الجليل أبو بكر بن مردawih بالتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا. Sebenarnya telah mengambil berat Hafiz apa yang hebat itu Abu Bakar bin Mardawih Ibn Mardawih untuk penyusunan jalan periwayatan hadis ini daripada bentuk-bentuk yang banyak, jalan-jalan yang banyak, amat banyak. Maka farahimahullah wa athabahu SWT rahmati beliau dan beri ganjaran kepada beliau. Okey. Kemudian wa qad ikhtalafa, telah bercanggahan pendapat a'immat tu para imam telah bercanggahan pendapat mengenai urani ini, hukum dia. Hal huwa mansukhun am muhkamun, adakah dia hukum yang dimansuhkan ataupun masih lagi dijalankan, maksudnya muhkam, masih lagi ditetapkan ataupun dia telah dimansuhkan. Qala ba'dhum, berkata sebahagian para ulama, para imam, huwa mansukhun, dia telah dimansuhkan bihadil ayati, dengan ayat ini. Wa za'amu anna fiha itaban lin nabi kama fi qawlihi afallahu anka lima adzinta lahum. Jadi dia kata mereka dakwa bahawa daripadanya ada teguran kepada Nabi SAW macam mana dalam ayat SWT Allah maafkan engkau kerana engkau beri izin kepada mereka. Surah Taubah 43. Tapi ayat itu sebenarnya tajuk lain. Tajuk izin untuk orang munafik balik. Kan? Bukannya tajuk yang ini. Wa minhum man qala huwa mansukhun min nahyi nabi an muslati. Adakah mereka kata hadis ni kisah ni telah dimansuhkan dengan larangan terhadap Nabi SAW daripada membuat larangan Nabi SAW daripada perbuatan mencacatkan mayat. Namun kata Ibn Katsir wa hadzal qaul fihi nazar. Dalam kata-kata ni, pendapat ni yang kata dah mansuh ni padanya ada ketidak ada sikit. Inilah pandangan yang lain lah. Maksudnya fihi nazar, maksud dia tak betul lagi. Thumma sahibuhu. Okey, kemudian kata thumma sahibuhu, kemudian orang yang memiliki pendapat ni kata mansuh ni mutalabun bayani ta'khir nasikhi alladhi idda'ahu anil mansukh. Kemudian dituntut orang yang apa yang kata mansuh ni, dituntut orang yang kata macam ni dengan penjelasan pelewatan yang menasahkan yang mereka dakwa tu daripada dimansuhkan. Qala ba'dhum, berkata dia kata kan macam kita nak kata benda kisah ni kan surah Taubah tu ayat lain, tajuk lain, kenapa nak dijatuhkan telah dimansuhkan kan? Pelewatan yang yang dimansuhkan yang daripada nasikh yang dimansuhkan daripada yang memansuhkan nasikh dan mansuh. Jauh sangat disebut itulah tempoh dia. Wa qala ba'dhum, berkata sebagai mereka kana hadha min qabli an tanzila al-hudud. Ini ada kata ini turunnya ayat ini sebelum turunnya hudud. Tentang tentang bunuh ni, kisah sebagainya. Qalahu Muhammad bin Sirin, pendapat dikata oleh Muhammad bin Sirin. Wa fi hadha nazar. Kata kat sini pun ada ulasan. Kena ulas juga. Fa inna qasatahu mutaakhirah, kerana kisah orang ini terlewat kemudian. Wa fi riwayat Jarir bin Abdullah, dan cerita Jarir bin Abdullah li qissatihim ma yadullu ala ta'khiriha. Jarir bin Abdullah ni dia Islam lewat. Dia masuk Islam lewat. Menunjukkan kepada periwayatan kisah tersebut. Riwayat kisah tersebut bukannya awal Islam. Maka lepas daripada surah An-Nur, lepas daripada yang lain. So dia datang Jarir bin Abdullah ni dia Islam lewat. Okey. Dikata kerana dan riwayat Jarir bin Abdullah liqassatihim terhadap kisah mereka ni, periwayatan Jarir bin Abdullah, penceritaan Jarir bin Abdullah terhadap kisah mereka, ma yadullu ala ta'khiriha, adalah apa yang menunjukkan kepada pelewatan kisah ni. Fa inna aslam ba'da nuzulil Maidah, kerana dia Islam sesudah turun suratul Maidah. Atau kes sapu pada huruf dan sebagainya pun diorang kata ini yang menarik sebab Jarir bin Abdullah masuk, Jarir bin Abdullah al-Bajali masuk Islam lewat. Wa minhum man qala, adakah mereka kata lam yasmulu an-nabiy a'yunahum, tidak membutakan Nabi SAW mata-mata mereka. Wa inna ma azama ala dhalika, tapi Nabi hanyalah berazam untuk itu. Hatta nazal Qur'anu fa bayyana hukmul muharibin, sehinggalah turunnya Al-Quran menjelaskan hukum orang yang muharibin, orang yang yang merompak atau menentang ni. Wa hadzal qaul aidan fihi nazar. Ini pendapat ni pun kata Ibn Katsir ada sikit ulasan juga. Fa taqaddam fil hadis al-muttafaq alaih annahu samala wa fi riwayatin samara ayunahum.
Ini telah berlalu dalam hadis yang disepakati kat atasnya, Bukhari Muslim, bahawa baginda telah membutakan, dalam satu riwayat baginda mempakukan mata mereka, paku mata mereka, butakan. Okey. Waqala berkata Mujarir, haddatsana Ali bin Sahal. Qala haddatsana Al-Walid bin Muslim. Qala beliau berkata, Zakartu Al-Laisa bin Sa'ad maka min samlin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayunanhum. Aku sebut mengenang kaji dengan Lais bin Sa'ad mengenai apa yang terjadi daripada pembutaan Nabi SAW mata mereka. Wa tarakahu hasmahum hatta matu. Kata yang mereka baginda biarkan mereka macam tu kan, tanpa air tanpa sekian sampai mereka mati. Qala, beliau berkata, sami'tu Muhammad bin Ajlan yaqul, aku dengar Muhammad bin Ajlan berkata, unzilat hadhil ayatu ala Rasulullah SAW mu'atabatan fi dhalika. Diturunkan ayat ini ke atas Rasulullah SAW sebagai mu'atabah fi dhalika, sebagai teguran pada perkara itu. Wa 'allamahu uqubata mithlihim, dan Allah Ta'ala ajarkan baginda hukuman orang seumpama mereka. Minal qatli wal qat'i wan nafi, yang berupa pembunuhan, potong tangan dan kaki ataupun pengusiran, buang daerah. Walam yasmul ba'dahum ghairahum, dan baginda tidak membutakan sesudah kisah mereka ni selain mereka. Wa qala dia kata wa kana hadzal qaul dzukira li Abi Amr, dan dia kata pendapat ini telah disebutkan kepada Abu Amr, yakni Al-Auza'i, fa ankara an yakuna nazal mu'atabatan, tapi Al-Auza'i tak setuju untuk turun ayat ini sebagai teguran kepada Nabi SAW. Wa qala bal kanat uqubatan ulaika nafar bi'ayunihim, bahkan ayat yang turun sebagai hukuman mereka itu dengan mereka sendiri, itu sendiri. Thumma nazalat hadhil ayatu fi uqubati ghairihim, kemudian turun pula ayat ini kan, dibuat oleh Nabi SAW pada orang-orang tersebut, tapi kemudian turunlah ayat ini fi uqubati ghairihim mimman haraba ba'dahum, kerana orang yang memerangi sesudah baginda. Wa rafa'anhum sam, dan Allah Ta'ala angkat daripada mereka, daripada orang yang buat perompakan ni akan pembutaan mata. Thumma qad ihtaja bi umumi hadhil ayati jumhur ulama ala dhihadihim ila an muharabata fil amsar wa fi subulani ala sawa. Kemudian telah berhujah dengan umum ayat ini jumhur para ulama dalam berpendapat mereka kepada bahawa muharabah ni muharabah ni pada seluruh pelosok negeri, dan juga pada laluan-laluan ni sama je. Tak kira di mana mereka buat, hutan ke, kawasan jalan biasa ke. Sebab dia kata kalau Amsar ni memang tempat pelosok negeri, tempat orang tinggal lah, ataupun jalan-jalan ke, tak kisah mana tempat mereka buat. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka usaha di muka bumi buat kerosakan. Okey, kerosakan. Wa hadha madhhabul Malik, ini madhab Malik, pendapat ni madhab Malik wal Auza'i wal Lais bin Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad, hatta qala Malik fil ladhi yaghtalu ar-rajulu fayaqda'uhu hatta yadkhuluhu baitan fayaqtuluhu. Dia kata pasal ni kes dia, pasal dia kata adakah benda tu kat jalan ke dekat rumah, kat perumahan pun sama, dia kata. Kerana ini pendapat Malik, Auza'i, Lais bin Sa'ad, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Sehingga berkata Imam Malik, dia kata fil ladhi yaqtalu ar-rajula fayaqda'uhu, pada orang yang menculik seorang lelaki lalu tipu dia sehingga dia masukkan dia ke dalam satu rumah dan dia bunuh, fayakhudhu ma'ahu, dan dia ambil apa orang tu ada. Inna hadha muharabatun, ini adalah perompakan. Wadamuhu ila sultani ila wali maktul, dan darah orang perompak ni hukum dia kembali pada pemerintah, tidak pada keluarga yang dibunuh. Beza dengan pembunuhan biasa, orang yang merompak ni dia terpulang pada kerajaan hukuman mereka, tidak pada wali maktul. Wala i'tibar bi afwihi anhu fi isqatil qatli, dan tidak ada pengambil kiraan kemaafan keluarga wali orang yang dibunuh ni terhadapnya dalam menggugurkan pembunuhan. So, dia kembali kepada kerajaan. Wa qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah wa ashabu, dan teman-teman beliau, pendamping beliau, la takunu muharabatu illa fit turuqat, tak terjadi muharabah ni berhukum kecuali pada jalan-jalan. Amma fil amsar, adapun pada tempat tinggal, dia kata fala, ketidak. Liannahu yalhaquhu al-ghauth ila iza istaghatha, kerana orang yang dibunuh dalam rumah dan sebagainya, dari penempatan, dia akan boleh memperoleh bantuan bila diminta tolong. Bi khilafit tariq, ini berbeza dengan jalan laluan.
Yang dia kata li bu'dihi mimman yastaghithuhu wa yu'inuhu. Berbeza dengan orang yang di laluan jalan yang yang kena jauhnya dia daripada siapa yang boleh membantu dia atau menolong dia. Tapi kita kata kalau kes ni sebenarnya bila Imam Syafi'i kata tu, itu pegangan yang kita kata dipakai kepada kita lah. Kalau orang tu masuk perompak masuk rumah kita, tajuk hukum ni berjalan. Baik. Okay, wallahu alam. Nanti kita detailkan berkenaan dengan macam mana hukuman tadi, macam mana boleh 3 hukuman untuk satu benda. Nanti dia akan bincangkan berkenaan dengan 3 hukuman kan. Sama ada A, bunuh, atau B, potong tangan dan kaki secara bersilang, atau D atau C, dia diusir daripada daerah, dibuang daerah. Itu kita bincangkan insya-Allah. Baik. Okey, ada soalan? Tak ada ke ada? Okey, tak ada insya-Allah. Baik, kita berhenti sini. Insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.